Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan tentang salah satu proses di dalam pembangunan tanah, iaitu berkenaan dengan kebenaran merancang. Okey. So, first of all kita kena tahu terlebih dahulu apa itu kebenaran merancang. So dari segi definisinya adalah kebenaran merancang ni merupakan satu kebenaran secara bertulis daripada pihak berkuasa perancang tempatan. Okey, seterusnya ianya juga merupakan satu kelulusan yang diperlukan setelah kelulusan tukar syarat tanah diperolehi, iaitu sebelum proses pelan bangunan diteruskan. Okey, dan juga kalau kita melihat dari segi had keluasan, okey, untuk kebenaran merancang ni sebenarnya tiada had keluasan tanah yang dikecualikan daripada kebenaran merancang walaupun tanah tersebut kurang daripada 1 ekar. So, tetap kena mohon kebenaran merancang. Okey. So, mari kita lihat pula dari segi peruntukan undang-undang ya, bagaimana apa yang termaktub di dalam Akta Perancang Bandar dan Desa berkenaan dengan kebenaran merancang ni. Okey, berdasarkan kepada subsection 2/1 Akta Perancang Bandar dan Desa, kebenaran merancang ni merupakan kebenaran yang diberikan dengan ataupun tanpa syarat untuk menjalankan pemajuan. Okey. Kemudian berdasarkan kepada subsection 19/1 Akta Perancang Bandar dan Desa, tiada seorang pun selain daripada pihak berkuasa tempatan boleh memulakan, mengusahakan ataupun menjalankan apa-apa pemajuan tanpa kebenaran merancang. Okey. Dan seterusnya berdasarkan kepada Seksyen 21A iaitu tentang laporan cadangan pemajuan dan juga Seksyen 21B iaitu berkenaan dengan pelan sesuatu. Okey, kebenaran merancang ni satu prosedur di mana pemohon perlu mengemukakan permohonan kepada pihak berkuasa perancang tempatan untuk mendapatkan kelulusan sebelum memulakan sebarang pemajuan di atas tanah ataupun bangunan. Okey. So daripada semua definisi yang cuba dihuraikan di dalam Akta Perancang Bandar dan Desa ni, yang kita boleh simpulkan di sini bahawa sebelum melakukan sebarang pemajuan, perlulah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran merancang. Okey. So, bila sebenarnya kebenaran merancang ni diperlukan? Okey. So, kalau kita tengok, kita perlu memohon dan diberi kebenaran merancang daripada pihak berkuasa perancangan tempatan sebelum menjalankan apa-apa pemajuan. Banyak kali diulang-ulang terms ini, words ini kan. So, apa sebenarnya yang dikatakan pemajuan itu? Okey. So, yang pertama sekali yang dikatakan pemajuan adalah kerja-kerja perobohan bangunan ataupun kita nak membina bangunan ataupun nak melakukan sebarang pindaan besar terhadap bangunan. Pindaan besar ni macam kita nak buat major renovation ke kan. Okey. Kemudian kerja-kerja perindustrian, kerja-kerja pelombongan, sama ada kerja-kerja nak bina jalan sekalipun kan, dan berlaku pemahambatan dalam penggunaan tanah ataupun bangunan dan juga sebarang aktiviti memecah sempadan ataupun penyatuan tanah, pencantuman tanah. Itu yang dimaksudkan sebelum nak buat sebarang kerja-kerja ni kena dapatkan terlebih dahulu kebenaran merancang. Okey, so siapa sebenarnya yang bertanggungjawab dalam memproses permohonan kebenaran merancang ni? Tak lain dan tak bukan adalah pihak berkuasa tempatan, PBT ya, Local Authority. Itu adalah contoh-contoh Local Authority lah yang terletak kat sini ya, Bandaraya Johor Bahru, Majlis Daerah Batu Gajah, so Majlis Daerah dan sebagainya. Kemudian kalau kita tengok orang yang layak mengemukakan permohonan, siapa yang sebenarnya layak untuk nak mohon kebenaran merancang ni? So kalau ikut Seksyen 21/2 Akta Perancang Bandar dan Desa, permohonan ni boleh dikemukakan oleh pemilik tanah, contohnya saya sebagai pemilik tanah, ataupun sesiapa sahaja yang mendapat persetujuan bertulis daripada pemilik tanah. Contoh, saya tak dapat nak pergi buat permohonan tersebut, jadi saya minta wakil. Tapi bila kita minta seseorang mewakili kita, mesti ada kita kata kebenaran lah yang diberikan kepada orang tersebut untuk mewakili kita bagi mendapatkan
kelulusan kebenaran merancang ini kan. Jadi that's why dia kata perlu ada persetujuan bertulis kan. Okay. So ni dah merupakan di antara dokumen yang diperlukan ketika kita nak buat permohonan kebenaran merancang. Okay. So you boleh tengoklah all the list here kan. Borang A, kemudian surat kuasa power of attorney kalau kata bukan pemilik tanah, so orang lain yang mewakili kita, so perlu ada surat kuasa tersebut. Kemudian salinan geran, and then receipt cukai kan, okay, receipt hasil tanah kan. Kemudian bayaran proses permohonan, kemudian menyertakan pelan susun atur, maksudnya apa kita punya cadangan pemajuan yang nak dilakukan ke atas tanah tersebut kan. Okey, dan sebagainya lah. Okey. Seterusnya, mari kita lihat pula dalam nak mendapatkan kelulusan kebenaran merancang ni, dia ada beberapa steps dia. Okey. So yang pertama sekali kalau kita tengok kat sini adalah permohonan diterima daripada jururancang bertauliah, menyertakan bukti-bukti permohonan yang lengkap dan bayar proses plan dikemukakan kepada pihak berkuasa tempatan dengan menggunakan borang A. Okey, so ini kalau kata kita menggunakan khidmat ejen lah kan, macam kita guna jururancang bertauliah, okey, planner untuk mohon kan untuk mewakili kita. Okey. Kemudian sekiranya permohonan lengkap, pihak berkuasa tempatan akan mendaftar dan membuka fail. Okay, so kalau dia tengok, okay, lengkap dah ni, baru dia akan daftar dan tolong buka fail untuk kita. So semakan pertama akan dibuat, so sekiranya tak lengkap, pemohon tu akan dimaklumkan lah terlebih dahulu. Okay, kemudian plan-plan permohonan tadi ni akan disahkan oleh Ketua Jabatan Perancangan dan Kejuruteraan serta mengarahkan supaya fail dibuka. Okay. Kemudian surat pengesahan penerimaan permohonan akan dikemukakan kepada pemohon dan pelan-pelan dihantar untuk ulasan Jabatan Teknikal. Okey, Jabatan Teknikal ni siapa? Seperti JKR, kan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Jabatan Pengairan dan Saliran, kan, PTG, Bomba dan sebagainya. Okey, kenapa kita kena dapatkan pandangan, ulasan dan komen daripada pihak-pihak yang terdiri pada Jabatan Teknikal ni? Sebagai contohlah, kita nak buat satu pembangunan di kawasan bukit contohnya kan. So kita nak tengok akses ataupun kebolehsampaian jika berlakunya sesuatu, kita kata kecemasan, kebakaran dan sebagainya, bomba nak naik ke atas tu macam mana kan, selamat ke tak, jalan okey ke tak dan sebagainya. That's why sebelum kita buat satu pembangunan ni, kena dapatkan terlebih dahulu pandangan daripada beberapa jabatan teknikal tersebut. Okey. Kemudian contoh lagi, kita nak buat satu pembangunan berhampiran dengan kawasan airport kan, lapangan terbang kan. Jadi adakah nanti bangunan yang akan kita dirikan itu mengganggu laluan udara, trafik udara kan, dan sebagainya. So that's why jangan fikir aku nak buat ni, kenapa nak kena dapat pandangan daripada DCA kan, Jabatan Penerbangan Awam lah dan sebagainya kan, apa kena mengena. So memang ada related dia. Okay. Kemudian lawatan tapak akan dilakukan oleh pegawai yang berkenaan, so dia orang akan buat site visit report lah. Okay. Kemudian PBT menerima ulasan daripada Jabatan Teknikal dan semak ulasan berkenaan, dan pegawai tadi ni akan buat rumusan lah sama ada plan tersebut perlu ada adjustment ataupun boleh proceed kan. Okey, kemudian notis bertulis dikeluarkan kepada pemilik tanah yang bersempadanan. Ini dalam kes yang kalau kawasan tu dia tak ada rancangan kemajuan. Okey, so akan memberitahu hak mereka untuk membantah dalam tempoh 21 hari dari tarikh notis disampaikan. Kemudian PBT tadi ni akan semak plan sesuai atur seperti mana Seksyen 21/1 kalau tak ada masalah, and then kertas mesyuarat akan disediakan untuk pertimbangan mesyuarat Jawatankuasa Teknikal pula. And then Jawatankuasa ni akan buat perakuan terhadap permohonan tadi dan diangkat untuk disahkan di dalam mesyuarat majlis penuh yang akan diadakan pada penghujung mana-mana bulan. Contoh kalau tadi dia mesyuarat tu dalam 15 bulan, so dia akan bawa ke hujung bulan tu lah, 15 November contohnya kan. Okay. So dia akan bawa hujung bulan November, 30 November pula. Macam itulah. Okey, kemudian keputusan kebenaran merancang akan diberitahu kepada pemohon dengan cara kelulusan secara mutlak dengan menetapkan tarikh lulus dan luput kebenaran merancang. Okey. Kemudian pemohon dalam tempoh yang ditetapkan ataupun tempoh lanjutan dikehendaki meminda rancangan atau mematuhi arahan bertulis dan
menyampaikan semula rancangan itu kepada pihak berkuasa tempatan. So, permohonan akan ditarik balik jika pemilik tadi ni gagal mematuhi arahan berkenaan. So, dalam arti kata lain, jika ada komen, suruh baiki, betulkan di mana-mana part, so kena ikutlah, okey. Sekiranya merayu, dia perlu mendapat keputusan Majlis Penuh PBT. Okey, itu adalah di antara 11 steps yang ada dalam proses mendapatkan kelulusan kebenaran merancang. Okey, kalau tengok tadi, sometimes ada orang yang dia tak pergi mohon sendiri kebenaran merancang tu, dia menggunakan ejen. Ejen ni macam orang tengah lah kita katakan. So kenapa khidmat ejen ni diperlukan? Okay, ejen ni dia boleh jadi terdiri pada town planner, okay, jurancang bandar ataupun arkitek. Okay, di mana dia orang ni akan mengemukakan permohonan kebenaran merancang. Kemudian tugas ejen ni pula adalah memberikan khidmat nasihat dari segi proses tadi ni serta pemilihan pelbagai alternatif pemajuan tanah yang membolehkan keputusan ke atas alternatif yang paling baik dibuat. Ya, for example, kalau kata satu projek pembangunan perumahan contohnya kan. Jadi developer ni dia akan hire town planner kan ataupun arkitek ni untuk bagi pandangan berkenaan sesuai tak nak buat kat sini. Okey, ada impact tak dari segi density, kepadatan penduduk dan sebagainya. Dan so everything akan diperincikan, dibincangkan, didapatkan khidmat nasihat mereka ni amat diperlukan kan. Kemudian dan mereka ni juga selalunya akan memberi bantuan dari segi kelulusan undang-undang. Contohnya dalam kita nak buat mendapatkan kebenaran merancang ni, banyaklah kena arif tentang perundangan seperti kanun tanah negara, akta pengambilan balik tanah, akta jalan, parit dan bangunan, akta alam sekeliling serta pelbagai lagi. Okey, dan seterusnya untuk makluman, kebenaran merancang ni dia ada tempoh sah dia. Okay? Dia ada tempoh sah dia yang valid dia. Okay. Pertama, kalau kita tengok, sekiranya kebenaran merancang ni tak dilanjutkan, dia akan luput dalam tempoh 12 bulan. Okay. Ni dalam kes kalau kata dalam tempoh tadi ni, pemajuan masih belum dilakukan. Maksudnya, belum ada sebarang aktiviti yang kita buat lah untuk, contohnya macam kalau kita kata belum piling lagi, belum start lagi apa-apa kerja-kerja pembinaan kan. So, itu berdasarkan kepada Seksyen 2A-1. Walau bagaimanapun, anda boleh mendapatkan perlanjutan extend ya, okay, pelanjutan tambahan kepada kebenaran merancang dengan mengemukakan permohonan pelanjutan melalui borang-borang yang tertentu sebelum luputnya kebenaran merancang. Boleh mohon untuk perlanjutan. Okey, so ini dia punya details dia lah. Kalau kata kebenaran merancang ni akan luput selepas setahun ya, ianya diberikan. Okay, berdasarkan kepada Seksyen 22-3. Okay, so boleh tengok all the details here. Okay, kemudian apa yang akan jadi sekiranya tidak mendapatkan kebenaran merancang terlebih dahulu sebelum melakukan sebarang pemajuan. Okay, atau dalam kata yang lain, terdapat denda yang akan dikenakan sekiranya melaksanakan pemajuan tanpa kebenaran merancang. Okey, yang pertama, pemilik tanah ataupun pemaju tadi ni boleh dikenakan denda sehingga RM100,000 sekiranya disabitkan kesalahan oleh mahkamah dan sekiranya kesalahan itu diteruskan. Okey, maka denda tambahan sehingga RM1,000 setiap hari berikutnya akan dikenakan. Contohnya, katalah dia dah kena denda dah, okey, pada 1 November tersebut, dia dah kena denda, dia sepatutnya bayar RM100,000. Okay. So, bila dia dah didenda sebab melakukan pemajuan tanpa kebenaran merancang, dia kena terus mohon lah kebenaran merancang kan. Tapi dia berdegil. Dia tetap teruskan kerja-kerja aktiviti pembinaan dia tadi ni. Jadi, setiap satu hari daripada tarikh yang dia kena denda tadi ni akan bertambah RM1,000. RM1,000. Itulah contohnya. Okay. Kemudian, pemilik tanah ataupun pemaju juga mungkin akan diminta untuk memulihkan tanah sejauh yang boleh untuk kembali kepada asal sebelum pemajuan. Okey, kena pulihkan semula tanah tersebut kan. Okay. Dan seterusnya. Okey. Okay, so I think that's all. Okay, that's all for today. Okay, tentang kebenaran merancang. Thank you.